pegawai masjid, tuan-tuan muslimin mukminin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, dengan limpah kurnianya dapat sama-sama pada hari ini kita berpeluang berkumpul dan berhimpun bagi tujuan menunaikan kewajipan yang telah disyariatkan. Semoga kehadiran kita diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim di dalam kitab sahihnya Al-Mustadrak, Imam Hakim telah merekodkan satu hadis yang sahih, hadis yang mengisahkan tentang sifat atau penyakit umat terdahulu, yang kata Nabi, suatu masa nanti umat aku akan dilanda penyakit umat terdahulu. Penyakit yang melanda kita telah melanda umat sebelum kita. Lalu sahabat tanya, "Wa ma da'ul umam ya Rasulullah?" Penyakit apakah itu ya Rasulullah? Sahabat tanya. Mungkin tuan-tuan dah biasa dengar hadis ni. Ini satu ingatan, satu peringatan. Biasanya bila kita sebut tentang tazkirah, dia lebih kepada memberi maksud peringatan. Sebab biasanya kalau tazkirah jarang kita maksudkan tazkirah itu dengan ta'lim. Tazkirah ni sesuatu bahan yang disampaikan yang sudah diketahui umum, dan penyampaian itu sekadar mengingatkan supaya hadirin mengambil perhatian semula. Itu tazkirah. Ta'lim ni sesuatu yang disampaikan dalam bentuk ilmu baharu yang barangkali tuan-tuan belum belajar, tuan-tuan belum khatam pengajian tersebut. Jadi itu dikatakan ta'lim. Walau bagaimanapun dalam ta'lim atau dalam tazkirah, dia memberi satu maksud, iaitu yang dipanggil sebagai tausiah. Tausiah tu maksudnya bila tuan-tuan dengar sesuatu perkara, tuan-tuan kena sampai kepada orang lain. Itu tausiah. Jadi bila kita panggilkan dengan nama tazkirah, dengan nama ta'lim, antara perkara penting yang perlu ada pada setiap kita, yang ada ketika itu adalah menyampaikan apa yang telah kita dengar kepada orang lain. Itu tausiah. Biasa sahabat tanya, "Ausini ya Rasulullah." Biasanya kita terjemah, "Nasihatkan aku ya Rasulullah." Lalu Rasulullah nasihatkan, "La taghdab," jangan kamu marah. Kemudian kita kata kemarahan tu sifat kepada sahabat yang tanya tadi. Itu tak betul tu. Jadi hadis Nabi ni dia ada warud. Dia bukan itu. Jadi sahabat, contohnya seorang sahabat ni dia rapat dengan orang muda, rapat sungguh dengan remaja, orang muda. Jadi bila dia rapat dengan orang muda, dia minta Rasulullah nasihatkan dia supaya dia boleh ingatkan orang muda. Dia rapat dengan orang muda. Jadi Rasulullah kata, "La taghdab," jangan kamu marah. Karena biasanya kemarahan tu sifat bagi kebanyakan orang muda tu. Marah, melenting, menengking. Itu maksud hadis.
Jadi hadis yang saya katakan tadi biasanya tuan-tuan dah dengar melalui kuliah-kuliah, ceramah-ceramah ustaz-ustaz kita. Nabi jawab pertanyaan sahabat, iaitu 6 perkara, 6 penyakit yang telah pun melanda umat sebelum kita. Yang penyakit ni pada hakikatnya sedang melanda kita, bukan lagi akan. Kerana dalam lafaz hadis itu Nabi gunakan perkataan sayusibu ummati, sayusibu ummati daul umam, nanti umat aku akan dilanda penyakit umat sebelum. Jadi perkataan sayusibu tu bukan akan lagi, sekarang lah. Sekarang penyakit tu sedang melanda kita. Apa penyakit tu? 6 perkara kata Nabi. Yang pertama al-asharu, penyakit melampau dalam hiburan, terlalu melampau dalam hiburan. Tuan-tuan boleh baca sendirilah perkembangan hiburan tanah air kita. Sebagai contoh, anugerah kepada sektor hiburan itu makin bertambah. Anugerah-anugerah itu makin bertambah, daripada 3 kepada 4, daripada 4 kepada 6, daripada 6 kepada 10. Contohnya dalam industri perfilman sebagai contoh, daripada 1 anugerah sekarang sudah ada berapa? Industri nyanyian misalnya, daripada 3 sekarang sudah ada berapa? Kos anugerah itu ditanggung oleh pihak berwajib atau kepada pihak penaja. Pihak penaja ni tuan-tuan sanggup berbelanja jutaan ringgit bagi tujuan untuk memeriahkan sambutan ini. Kos bukan 2-3 ringgit atau ratus ringgit, mungkin jutaan ringgit. Dan kita sendiri pun terpaksa berbelanja dalam jumlah yang besar untuk menghadiri majlis itu. Kerana setiap majlis hiburan dia ada tema dia. Tema dia apa? Tema dia hitam putih. Tema dia 60-an. Tema dia apa? Cowboy misal kata. Untuk melengkapkan tema, kita terpaksa berbelanja besar. Sepasang kasut, sepasang baju, sehelai seluar dan aksesori lain mungkin mencecah RM500 ke atas. Buat rambut pun dah ribuan ringgit, 1000 lebih buat rambut. Itu belum masuk lagi aksesori lain. Ini menampakkan betapa kita sanggup berbelanja berapa ringgit sekalipun bagi tujuan hiburan. Syarikat-syarikat terkemuka, usahawan-usahawan terkenal, seramai mana di antara mereka ni yang habis jutaan ringgit untuk taja sekolah-sekolah agama ni, pusat-pusat penjagaan anak yatim, institusi pengajian tahfiz Al-Quran. Seramai mana mereka sanggup berbelanja jutaan ringgit. Kalau kita tanya institusi pendidikan tahfiz Al-Quran melalui guru-guru mereka ataupun pentadbir mereka, kita nampak tak sampai ratus ribu pun penajaan dalam tempoh setahun. Tapi mereka sanggup menghabiskan jutaan ringgit untuk anugerah berita harian misalnya. Sanggup untuk habiskan anugerah ataupun program misalnya mentor legend misalnya. Tuan-tuan boleh tengok siapa penaja-penaja program-program ini. Takkan tuan-tuan nak kata program Akademi Fantasia bersifatkan ma'ruf.
Kalau ada senyangkat tangan, saya nak tanya, siapa saja Akademi Fantasia produk kesihatan? Sepatutnya kita pulaukan produk kesihatan begini, yang menaja program-program yang berbentuk munkar dan maksiat, yang tak membantu langsung untuk peningkatan syahsiah anak kita. Tak membantu, hadirin sekalian. Membantu dari segi apa? Tak ada. Melampau dalam hiburan. Bukan salah nak berhibur. Tapi sampai melanggari batas syariat, melampau dalam mengendalikan masa, melampau dalam berpakaian, melampau dalam menonjolkan hiburan. Melampau ini antara sifat umat akhir zaman, umat terdahulu yang telah melanda umat dahulu, yang sedang melanda umat kita. Satu, tuan-tuan ingat 4 tahun atau 5 tahun dulu, artis Bollywood datang. Artis Bollywood, bukan penyanyi saja, pelakon, penari, pemuzik, semua peralatan percussion, semua dibawa daripada India. Sewa penerbangan datang sini. Tuan-tuan bayang tiket paling murah berapa? Paling belakang sekali. Boleh beli sepasang kasut sekolah RM78. Paling depan hampir setengah juta. Mereka beli pasal suka punya pasal. Itu yang Celine Dion datang, yang habis RM5,000. Postman simpan duit. Artis kegemaran nak datang, Celine Dion. Tahu Celine Dion, penyanyi lagu tema filem Titanic tu. Oi, saya ingat 18 kali saya tengok tu. Hafal lagu dia. Hafal lagu tu. Cuma tak reti nak menyanyi tu je lah. Nyanyi lagi tak dicari makam tu pokok tu. Allahu Akbar. Dia simpan duit, padahal gaji dia sebulan 1,000 lebih aja. Dia simpan duit beli tiket masuk konsert Celine Dion, RM5,000 lebih tiket. Pasal apa dia sanggup buat macam tu? Pasal ni. Satu. Yang kedua, wal bataru. Hidup terlalu bermewah-mewah. Padahal dia tahu dia tak mampu dalam bermewah tu. Dan kalau pun dia mampu, dia takkan tonjolkan sangat kemewahan dia. Hari ini kita baca surat khabar seorang jutawan di Amerika Syarikat tidur dalam bas, rumah bas tu, kontena bas tu, kontena tu. Jutawan. Kita kadang-kadang tak jutawan pun, tapi sanggup menampilkan hidup mewah, berhutang di sana sini, kerana dia sangka bila dia hidup mewah, orang di sekeliling dia tu sanjung dia, muliakan dia, letak dia di tempat yang tinggi. Dia sangka begitu. Padahal bila dia hidup mewah, dia terpaksa berhutang. Dia terdedah kepada banyak masalah. Dia tak tengok semua ni. Pepatah Melayu selalu ingatkan kita, ukur baju di badan sendiri. Ini badan Cak Cobain, ukur badan Cak Cobain, diukur badan Badak Sumu. Macam mana tu? Contohlah tu. Allahu Akbar. Ya, sungguh hidup mewah, berbelanja mewah, cincin saja pun dah juta dah. Cincin juta, gelang juta, cincin juta, gelang juta. Hidup mewah tu, jet juta. Ya. Nak renovate jet saja pun dah 28 juta. Pepasai semua ni. Ni orang bagi tadi tasawuf ni tak apalah, tasawuf juga ni pun. Nampak? Terlampau hidup bermewah, menampilkan hidup gaya mewah.
Jiran sebelah tak cukup makan, rakyat tak cukup makan, dia sanggup berbelanja dalam jumlah yang besar. Kerana apa? Kerana untuk dapat sanjungan orang ramai. Betul. 2, 3. At-takasur, suka menghimpun harta. Zakat tak keluar, sedekah tak bagi, fisabilillah tak ada bahagian untuk fisabilillah. Simpan harta dan simpan harta. Belek buku kira duit. Keluar ke kereta kira duit. Siang malam pagi petang. Orang minta derma dia ludahnya. Orang minta sumbangan dicacinya. Orang minta zakat dikatakan habis harta. Ni ayat yang saya nak baca ni. Ni perangai ni. Perangai kita. Quran kata dalam surah Al-Qasas ayat 82-83. Ni peringatan. Wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil ams yaqulun wa ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdir laula an manna Allahu alaina la khasafa bina wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Quran kata, dan orang-orang yang ada dan orang-orang yang pada masa dahulu bercita-cita mendapat kekayaan seperti Qarun. Kita sama juga. Maksud ni kata Imam Ibn Katsir, simpan harta. Nak kaya macam tu, Qarun. Tak payah Qarun dekat dengan kita pun ada. Nak kaya macam kawan tu, ya. Mulai baik, dia kata mulai sedar sambil berkata, wah, sesungguhnya Allah memewahkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya, dan dialah juga yang menyempitkannya. Kalau tidak kerana Allah memberi pertolongan kepada kita, tentulah kita akan dibinasakan dengan tertimbus di dalam tanah seperti Qarun. Dia sangka bila Allah Ta'ala bagi dia kaya, tak ada seperti balasan ke atas Qarun. Dia sangka hidup dia macam Allah reda, macam Allah suka. Padahal dia kedekut, padahal dia tak keluar zakat, padahal dia tak nak menyumbang fi sabilillah. Kita mau nak dekat dengan Ramadan ni pula, tak nak dia. Borang sampai di depan bidu, dikoyaknya borang. Borang tajaan morek, tajaan iftar, tajaan apa lagi, sahur misalnya. Ada satu masjid di Shah Alam ni, ni apa ni, Gombak, Shah Alam. Setiap Ramadan saya kalau musafir, pasal malam malah pas musafir kan, keluarga duk perleh pergi masjid tu, sahur tiap-tiap pagi, iftar tiap-tiap malam, morek tiap-tiap malam. Tuan-tuan, kalau masjid tak ada morek, lapak kami penceramah ni. Sungguh tambah ustaz-ustaz hierarki yang duk musafir merata rewang ni. Tuan-tuan bayang tengoklah. Pukul 6 sekali lagi ada tazkirah iftar di satu tempat. Ya, tazkirah iftar. Tazkirah iftar ni biasanya orang buat selepas berbuka puasa. Solat maghrib, buka puasa dengan kurma, solat maghrib, lepas tu kita pergi dewan tazkirah iftar pada orang ni. Depa makan, kita dah ceramah ni. Kita bawa telan kurma 2 biji. Habis tazkirah, kena lari pergi masjid pula. Tazkirah tu. Selepas isyak sekali lagi, lari pula pergi. Bila nak makan ni, tak ada, baru 2 biji kurma. Pergi sana, tazkirah selepas isyak. Habis, selesai. Tazkirah 8 rakaat lagi nak kena pergi pula. Nak macam mana tahu orang jemput kita. Tak pergi, orang kata kita sombong. Sungguh sombong. Pergi pula lepas isyak, lepas tarawih.
ada murid baru kenyang. Ni yang duk taja-taja ni, subhanallah, rahmat besarlah ke atas depa tuan-tuan. Ya. Tapi tengok orang edah borang dia koyak. Dia sirik borang tu. Dia koyak, dia renyot, dia lempak bang borang tu. Dia kata apa Ramadan lah baru April pun tak lagi. Bukan macam tu, persiapan. Macam kami lah orang duk tanya dah jadual kosong untuk Ramadan. Tanya siap dah. Padahal Mei, Jun lambat lagi. April pun tak lintah lagi. Persiapan awal. Aduhai, sesungguhnya orang-orang yang kufur nikmat Allah itu tidak akan berjaya. Dia adalah banyak mana duit, tak dibawa ke jalan Allah, Allah takkan beri kebahagiaan, keberkatan kepada apa yang dia ada. Buku apa? 1.20 22 1. Yang keempat, watanajushu fid dunya, suka tipu menipu dalam urusan dunia untuk mencapai kekayaan dunia atau menguasai dunia. Tipu rakyat dengan istilah-istilah tertentu, tipu ahli keluarga dengan pendekatan-pendekatan tertentu, ya, tipu dalam pelaksanaan, rasuah, ya. Ada satu orang ni, saya masih ingat lagi cerita 3 tahun yang lepas. Satu orang ni dia beritahu kat saya dia dapat projek, dia rapat dengan saya sebelum ni, tapi sekarang hilang dah. Dia dapat projek 10 juta, dia cerita kat saya. Dia kata, Ustaz, I dapat projek 10 juta. Oh, banyaknya kita. Kita berucap tahniah lah pada tuan dapat projek besar mega. Nanti insya-Allah keuntungan kita bagi kat Ustaz untuk buat sekolah, dia kata. Kita seronok tak sanggalah kita. Pasal penat juga ada kuntik derma ni pun. Lepas tu kita tanya dia macam mana boleh dapat projek 10 juta ni. Dia jawab, dia pun benda dengan kita. Dia kata, Ustaz, kalau kita hantar file saja memang tak dapat lah Ustaz. Dia kena bagi sampul Ustaz. Atas bawah meja, atas meja dalam poket. Rasuah lah maksudnya. Dia kata kalau habis 100,000 tak apa pasal ni. Untung juta ni Ustaz. Juta untung ni. Macam mana Ustaz? Ustaz jangan bisa. Beres. Sekolah Ustaz anda bagi duit. Dia nak goreng kita pula. Dia nak umpan kita pula. Kita kata tak boleh share. Ni haram. Ni dosa. Ni rasuah. Haram. Tak boleh. Ustaz takkan tak boleh kompromi. Anda nak bagi kat Ustaz ni. Tak boleh. Sejak dari itu sampai sekarang tak pernah berhubung dah. Malah masuk tahun keempat, 4 tahun dah. Tinggalkan kita. Nampak? Ya Allah ya Tuhan. Quran kata wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Quran tak bagi tinggal. Dia tak ambil kisah. Yang keempat, wattabaghdu. Saling marah memarahi. Isu dia kecil je. Kena tegur misalnya. Nengking tak sangka. Nampak? Anak-anak muda ni kata cikgu tegur sikit, tombok hidung cikgu. Ni saya cerita kes masa di Perlis dulu. Cikgu tegur pasal ada satu budak Siam ni, rambut dia merah, ada selang merah. Cikgu tegur, dia tombok hidung cikgu. Tomai sungguh pokok ni. Benda kecil, kadang selisih kereta bertengkar sampai setengah jam, kacau pengguna jalan raya. Sikit benar. Dan yang terakhir, wattahasudu hatta yakuna al-baghyu. Dengki mendengki sehingga mengambil satu sikap melampaui batas. Kita dengki dengan urus niaga dia, kita sihirkan dia. Kita dengki dengan kecantikan dia, kita toreh muka dia. Kita asidkan dia. Dengki dengan kediaman orang, kita bakar kediaman orang. Ni mudah-mudahan insya-Allah penyakit ni tidak menguasai kita insya-Allah. Penyakit ni sedang melanda kita pada hari ini. Berwaspadalah insya-Allah. Semoga Allah Ta'ala pelihara saya dan pelihara kita semua insya-Allah.
Bagi sahabat-sahabat yang baru datang, saya ulang sekali lagi 6 penyakit ni. Yang pertama kata Nabi, penyakit melampau dalam hiburan. Kedua, terlalu bermewah. Ketiga, keterlaluan menghimpun harta sehingga menafikan haknya. Keempat, menipu dalam urusan dunia untuk mendapatkan keduniaan. Kelima, saling marah memarahi antara satu sama lain. Keenam, dengki mendengki sehingga bertindak di luar batas syariat. Wallahu alam. Di penghujung pertemuan ni, saya mengharapkan tuan-tuan dapat menyumbang kepada tabung yang telah kita letak di setiap pintu masuk. Tabung yang tertera tabung pembangunan mizan. Di situ juga ada risalah ringkas. Kalau tuan-tuan berhajat untuk masukkan ke dalam akaun, boleh dapatkan risalah tu. Semoga dengan sumbangan tuan-tuan dapat menambahkan lagi dana kutipan kita yang sedang mencecah hampir setengah juta dah, insya-Allah. 437,000 ringgit lebih. Insya-Allah, mudah-mudahan dengan sumbangan tuan-tuan dapat menambahkan lagi, insya-Allah. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi